saya harap seluruh rakyat Malaysia janganlah kita kecam kawan saya dan juga pemenang pingat emas yang daripada Ukraine tu. Saya harap semua faham, dia kategori macam saya, dia pun perasaan macam saya, dia pun lemah macam saya. Kategori kami sama. Bila kena macam tu saya tak tahu dia punya situasi macam mana. Macam saya pun saya dah sebab dan sedih, macam mana dengan dia lagi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit, penuh dengan ilmu, yang penting manfaat. Bersama saya, Roshamno, dalam Sembang Viral 7.30 malam di TV9. Dan kali ini saya ada tetamu saya, iaitu Ustaz Jafri Abu Bakar. Apa khabar, Ustaz? Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ustaz pakai emas pun handsome. Tak boleh challenge lah. Saya pakai emas jadi handsome. Kalau buka emas tak jadi handsome. Lagi-lagi handsome lah. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Bersama dengan saya. Okey, hari ini kita nak sembang-sembang lah. Sembang pasal adab netizen. Social media ni saya bayangkan dia seperti macam sembang kedai kopi. Dulu-dulu kita sembang-sembang mungkin kita 2 orang, 3 orang dah habis kat situ saja. Tapi hari ni sembang kedai kopi, satu dunia boleh mengetahui apa yang kita sembang dan orang menjadi syok pula kan. Jadi adab dia orang dalam internet ni, Ustaz, ada kadang-kadang Ustaz dah melampaui batas. Kalau dulu-dulu kita bersembang 2 orang, kemudian dosa-dosa kita setakat kita 2 orang je kot. Betul kan? Tapi subhanallah, dengan mesej yang kita hantar ni yang sampai kepada orang lain, kemudian forward pula kepada orang yang lain, macam mana keadaannya nanti. Saya teringat ada satu kisah Datuk. Seorang tu dia salah cakap tentang seorang yang lain, seorang guru dia. Dia dapat satu maklumat, kemudian dia pergi share kepada orang lain. Kemudian orang share lagi. Kemudian dia tahu kata benda tu salah. Dia pergi jumpa kat guru dia. Dia kata, guru dia kata apa? Tak apa, aku maafkan kamu. Aku maaf. Tapi boleh tak balik ke rumah kamu ambil satu rotan? Ambil itu dia panggil apa tu? Feather duster atau feather duster. Kemudian daripada bulu ayam tu. Kemudian nanti daripada rumah kamu cabut bulu ayam tu satu-satu sampai dekat dia. Dia kata rumah dia lebih kurang 5 km lah. Dia daripada rumah dia sampai ke rumah ustaz dia tu, syekh dia tu, dah tinggal rotan dia saja. Dia ingat syekh dia nak rotan dia lah. Dia kata, kamu balik nanti, kamu balik ke rumah kamu, balik ke rumah kamu kutip, pergi cari balik bulu-bulu ayam yang kamu cabut tadi ni. Dia sambil menangis tu, dia dapat 5 helai bulu ayam saja. Dia kata, wahai syekh, takat ni je yang dia ada. Dia kata, aku boleh maafkan kamu, tetapi macam mana dengan bulu-bulu ayam, macam mana dengan yang sampai kepada orang lain tu, macam mana kamu nak ambil balik, kamu nak cari balik tu macam mana. Jadi inilah masalah dengan media sosial kita sekarang. Kalaulah benda tu kebaikan kita buat, kita hantar, kita share pada orang, orang ambil manfaat dia, kita akan tumpang pahala. Berapa banyak pahala macam kita duk buat lah. Baru-baru ni Ustaz, ada Paralimpik kita yang baru ni patut dapat pingat emas. Lepas tu adalah lambat masuk lah macam-macam, tiba-tiba tak dapat pingat emas, gugur. Jadi kita punya tentera netizen kita ni, dia rembat yang dapat emas tu, negara tu dia rembat ini macam mana ni Ustaz? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia cakap yang baik-baik, ataupun kalau dia tak mampu, dia diam. Nabi SAW juga kata, cukuplah seorang itu berbohong dengan dia menyampaikan sesuatu yang dia tidak tahu tentang dia. Dia tak tahu sebenarnya, dia tak tahu situasi dia macam mana, dia tak tahu keadaan dia macam mana. Tapi dia geram Ustaz, geram ni nak bantai ni, tak puas hati Ustaz. Bayangkan kalau perkara tersebut berlaku dekat diri kita sendiri. Kesilapan yang kita buat, ataupun kesilapan yang anak kita buat, yang mungkin subhanallah benda-benda yang dia tak plan untuk buat, nama pun silap. Lepas tu Nabi SAW sebut tentang satu benda, nama dia ihsan. Innallaha katabil ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Ihsan ni kata ulama ialah, kata orang kampung saya, put ourselves in their shoe. Orang kampung saya sebut macam itulah. Dahsyat. Kampung mana? New Zealand dah dengar kan? Perfless. Jadi meletakkan diri kita pada sisi orang tu. Suka tak orang maki hamun kita? Kita tak suka. Kalau kita tak suka orang buat kat kita macam tu, kita jangan buat kat orang macam tu. Itu ihsan. Ustaz minat saya? Oi, mestilah. Depan cakap minat Ustaz. Okey Ustaz, dia orang ni minat artis tu. Tapi yalah, sekarang ni bila dah ada zaman teknologi macam ni, macam dulu-dulu nak tegur artis tak boleh. Dia kena hantar surat, pergi dekat majalah, surat khabar. Sekarang ni dia orang boleh tegur anytime. Kalau dia follow je orang tu punya FB ke Instagram ke apa benda kan, Twitter kan, dia boleh hentam. Jadi sekarang ni dia terlampau minat dengan artis tu, dia nak artis tu perfect je. Satu hari tu artis tu ada buat silap. Lepas tu dia orang bantai dengan perkataan tak senonoh Ustaz.
Dia ada dua Datuk. Yang pertama, salih alaihi Muhammad, orang tu bila dia terlalu sayangkan orang tu, dia meletakkan seorang tu macam orang tu langsung tidak ada salah. Dia orang tu sempurna bagi dia. Dia mengagungkan sampai ke tahap kalaupun orang tu melakukan kesalahan, dia akan pertahankan, dia akan jadi orang yang mempertahankan walaupun perkara tu salah. Dan itu tak boleh. Yang keduanya ialah salih alaihi Muhammad, kalau orang tu melakukan kesalahan, dan manusia biasa melakukan kesalahan, bagaimana pula adab kita dalam kita menegur? Saya yang tak tahan ni ustaz, maki ustaz. Ya, betul. Maki dengan sumpah seranah dah tak ada adab, betul lah ustaz. Kalau ada orang tengok orang ramai orang buat ibadat dengan apa yang kita sampaikan, kita nak tumpang pahala dia. Tapi kalau menyebabkan orang bergaduh, menyebabkan orang menambah makian, kita tumpang dosa. Saya pernah nasihat kawan-kawan, kamu nak tulis satu benda, kamu nak share satu benda, kamu nak komen satu benda, kamu tengok apa yang jadi dekat bawah tu. Kalau kita ajak orang buat baik, orang tu buat baik, kita tumpang pahala dia. Dia share lagi, kita tumpang pahala lagi. Dia share lagi, kita tumpang pahala lagi. Tapi kalau subhanallah kita post satu benda, orang tu ambil dia sebagai satu benda yang buruk. Orang tu bergaduh, bawah tu bergaduh, masing-masing bergaduh. Kau ni kata orang tu. Kalau setiap orang yang bergaduh itu dosa, maka kita menjadi pencetus dosa tersebut. Dan dia tak berbaik sampai bila-bila, tak berjumpa. Subhanallah. Maknanya dosa tu berjalan. Berjalan tak habis-habis. Kita orang Islam kan, kita bincang pun kita mampu buat, kita tak mampu buat, itu cerita nombor dua. Tapi kalau kita ambil kisah, kita nak ambil teladan, adab dan cara. Islam ajar macam tu. Menilai setiap perbuatan ada kesan dia. Apa perasaan orang tersebut? Apa perasaan kita kalau duduk di tempat dia? Dan adakah perbuatan kita tersebut boleh jadi pahala atau boleh jadi dosa? Maki hamun bukan diajar dalam agama. Adakah dengan perkataan tersebut menyebabkan, oh subhanallah, aku bertaubatlah, aku akan jadi baik? Ataupun dia akan memberontak, dia akan jadi lebih dahsyat daripada tu? Saya dah dengar ustaz tu cakap, dia kata zaman sekarang ni, dia kata akhir zaman adalah zaman fitnah dan ramai orang akan menjadi muflis di hari akhirat nanti. Nabi SAW tanya sahabat, dia kata, atadru man muflis? Kamu kenal tak orang muflis ni siapa? Sahabat kata, orang muflis di kalangan kami ni orang yang tak ada harta, tak ada wang ringgit. Kata Nabi SAW, orang muflis di sisi Allah ialah orang yang dia pergi depan Allah bawa pahala yang banyak, solatnya, puasanya, zakat, haji. Tetapi di dunia dulu, dia zalim dekat orang, dia fitnah orang, dia bercakap yang tak betul tentang orang, dia mengumpat orang. Maka orang ni pergi di depan Allah, dituntut. Dia kata, ya Allah, tunaikan hak aku atas dia. Di padang mahsyar, dia dah dibentang, dibincang semua kebaikan-kebaikan dia buat, diangkat. Dia kata, ini kitab si fulan ni fulan. Siapa yang nak tuntut dengan dia waktu ni? Anak-anak kita datang, isteri datang, jiran-jiran, yang mana yang kita pernah sakitkan hati dia. Ulama sebut, seandainya kamu berselisih dengan saudara kamu, kamu tak senyum dengan dia, dia akan tuntut di akhirat. Kenapa dia tak senyum dengan saya? Maknanya jari kita tu menghukum orang kan. Sepatutnya jari kita ni zikirlah kan. Nabi SAW sebut tentang ad-din an-nasihah. Kita ni memang kena nasihat orang. Nasihat ini dengan maksud kita meletakkan diri kita pada tempat dia. Kita nak kebaikan dalam diri kita, kita nak kebaikan itu ada pada saudara kita. Saya nak masuk syurga, saya nak Datuk pun masuk syurga, sama macam saya. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, maka apa yang kita kena buat? Kita kena menyampaikan dengan hikmah Allah sebut dalam Quran. Hikmah ni apa? Hikmah ni bukan cakap lembut, bukan cakap semata-mata lembut. Lembut je cakap, oh ustaz ni hikmah. Oh cakap kuat-kuat, oh ustaz ni tak hikmah. Tak, hikmah ini ialah kita menyampaikan sesuai dengan orang tu nak dengar. Setiap benda yang kita nak post ni, Datuk, kita ni kadang-kadang kita terlupa. Ada orang tahu dia buat apa. Dia ambil subhanallah Muhammad, dia letak fake account. Dia tipu. Dia bertanggungjawab tu. Dia bukan diri dia sendiri, dia ambil gambar orang, dia letak kat situ, dia letak nama bukan-bukan. Kemudian dia gunakan akaun tu untuk hantam orang, untuk fitnah orang. Kadang-kadang dia tak fitnah pun. Dia rasa macam dia tak fitnah. Dia rasa macam dia nak perbetulkan keadaan tu. Walhal dia tak tahu kisah tu betul ataupun salah. Islam sallallahu alaihi wasallam tak ajar macam tu. Dan seolah-olah orang ni dia tak berasa macam ada malaikat di kiri dan kanan yang duk mencatat apa yang dia buat. Sebesar kuman pun sebenarnya dicatat oleh para malaikat. Baik dan buruk dicatat. Kerana itu akan dihitung di hari pembalasan nanti, hari perhitungan nanti. Dalam kita borak-borak ini, apa yang Ustaz bagi tahu kat kita semua ialah adab. Adab ni amat penting. Tak kisahlah kita ni semayang, puasa, bayar zakat, tapi adab membawa kepada akhlak. Ustaz ya, adab membawa kepada akhlak. Akhlak tu amat penting bagi seorang manusia, khasnya dia bergelar orang Islam. Kalau orang bukan Islam yang sedang menonton kami juga, adab itu juga selalu benda yang penting bagi semua agama yang ada di atas muka bumi ini. Tidak ada agama yang mengajak kepada perkara-perkara keburukan. Jadi terima kasih Ustaz Jafri kerana sudi bersama dengan saya. 10 minit rasa macam sekejap saja. Baik, jangan kongsi kalau tak pasti. Jangan buat jariah dosa. Jumpa lagi saya esok 7.30 malam dalam Sembang Viral TV9. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.